Menurut Stutzler, dalam penulisan buku beliau, Success in Communication 1988 mendefinisikan komunikasi sebagai penghantaran, penerimaan atau pertukaran idea atau maklumat dengan tulisan, percakapan atau image visual atau mana-mana kombinasi ketiga-tiga unsur tersebut supaya bahan yang dikomunikasikan dapat difahami dengan jelas oleh sesiapa yang terlibat. Komunikasi yang berkesan ialah proses bertukar-tukar idea, fikiran, pengetahuan dan maklumat supaya tujuan yang ingin disampaikan dapat difahami dengan lebih jelas. Menurut definisi Kamus Dewan edisi keempat, tetamu ialah orang yang diundang untuk menghadiri jamuan dan lain-lain, jemputan, jamu dan tamu. Tuan rumah pula merupakan peribahasa yang bermaksud pemilik rumah. Kalau dia Aisyah, duduk sini. Setelah diizinkan duduk oleh tuan rumah, duduklah dalam postur tubuh badan yang betul dan juga beradab. Contohnya, sekiranya kita duduk di atas kerusi, duduklah dalam keadaan kaki yang rapat. Dan jika duduk di atas lantai, duduklah dalam keadaan bersila ataupun bersimpuh kaki. Posisi tubuh seseorang itu mencerminkan peribadinya. Jangan duduk sebelum diizinkan oleh tuan rumah atau sesuka hati berpindah dari tempat duduk yang telah ditetapkan. Walaupun perbuatan kita ini tidak melibatkan pertuturan, namun ia tetap membuatkan tuan rumah tersinggung dan terasa hati dengan perbuatan kita. Dan ingat, jangan sesekali duduk dalam keadaan terkangkang di rumah orang kerana perbuatan tersebut adalah perbuatan yang biadab. Korban balik daripada umrah kan? Ya, baru beberapa hari. Berapa lama perjalanan kalau sampai sana? Lebih kurang dalam 8 jam dah sampai Madinah. Tetamu perlulah mengarahkan pandangan mata kepada orang yang sedang dikotak bicara serta mengawal dan memberi ekspresi muka yang sesuai dengan konteks yang dibicarakan. Secara tidak langsung, perhatian yang telah diberikan sepenuhnya membolehkan kita memahami perasaan dan maklumat yang ingin disampaikan. Kalau masa raya korban kan, keluarga kau selalu balik kampung ke? Selalu. Yang ramai kan adik-beradik kau yang balik kampung? Ramailah juga. Jangan mengalihkan pandangan ke tempat lain selain wajah orang yang sedang bercakap. Jangan pula memberi reaksi muka yang tidak sepatutnya sewaktu bercakap dengan mereka. Hal ini menyebabkan tercetusnya salah faham antara tuan rumah dan tetamu. Zara, aku nak tahu tak tadi aku di kafe ada kucing tu patah kaki. Ya Allah, siannya. Ya Allah, kesiannya. Macam mana kucing tu? Lepas tu aku minta tolong sesiapa suruh bawakan kucing tu pergi klinik. Firman Allah dalam surah Luqman ayat ke-19 yang bermaksud, sederhanakanlah langkahmu semasa berjalan, juga rendahkanlah suaramu semasa berkata-kata. Sesungguhnya, seburuk-buruk suara ialah suara kedai. Dengan ini, kita sebagai tetamu bercakaplah dengan nada suara yang perlahan namun tidak berbisik. Sekiranya tuan rumah mengalami masalah pendengaran, maka dekatkanlah kedudukan diri kita dengan tuan rumah. Oleh itu, maklumat yang ingin disampaikan dapat difahami dan diterima dengan jelas. Zara, kau dah tahu tak tadi yang ada kucing tu patah kaki kat kafe? Lepas tu, aku tak tahu nak buat apa, aku biarkan je. Sabar-sabar cakap pelan ya. Jangan menggunakan nada suara yang tinggi yang mengganggu pendengaran tuan rumah dan juga jiran tetangga. Hal ini kerana pendengar iaitu tuan rumah tidak dapat mendengar maklumat-maklumat dengan jelas, malah mereka juga sukar untuk memberi maklum balas. Makcik sihat, seronok pergi umrah hari tu. Aisyah rindu makcik. Alhamdulillah, makcik sihat. Semua orang sangat pergi umrah dan lagi ada anak-anak makcik. Aisyah rindu makcik. Makcik rindu sangat dengan Aisyah. Menurut Leach, pada tahun 1983, semakin dekat jarak peringkat sosial antara penuntut dengan pendengar, semakin kurang santunlah sesuatu perbualan itu. Sebaliknya, semakin jauh jarak peringkat sosial antara kedua-duanya, maka semakin santun ujaran atau panggilan yang akan digunakan. Oleh itu, jika tetamu bercakap dengan orang yang lebih tua, gunakan kata ganti nama diri yang sesuai seperti saya, makcik, pakcik, tuan dan sebagainya. Sebaliknya, jika tuan rumah lebih muda atau rapat, gunakan kata ganti nama diri yang sewajarnya. Aku kan cik, hari tak pergi rumah kau. Tapi lupa pula kau tak ada.
Menurut Asma Haji Omar pada tahun 1966 menjelaskan kesantunan sebagai penggunaan bahasa sehari-hari yang tidak menimbulkan kesusahan, kemarahan dan rasa tersinggung daripada pihak pendengar. Dengan ini, jika tetamu membahasakan diri dengan panggilan diri yang tidak sesuai, kesantunan dalam berbahasa akan hilang. Syah, kau tahu tak hari tu aku lemari bisyara. Nah, jangan sedih. Rasa sedih tau. Jadikan ia sebagai pengajaran, okey? Okey. Pepatah Melayu ada menyebutkan telajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padanya. Tetamu perlu berfikir secara rasional sebelum berkata-kata. Cakaplah perkara-perkara yang baik dan menahan diri daripada berkata buruk. Tetamu dilarang sama sekali daripada menyentuh isu sensitiviti tuan rumah demi menjaga keharmonian hubungan persaudaraan dan menjaga acma sesama manusia. Sebagai contoh, jangan menanyakan soalan tentang hal ehwal keluarga tuan rumah, pekerjaan dan status hidup mereka. Selain itu, bahasa kasar yang lain juga ialah mencarut, seperti perkataan bodoh, babi dan sebagainya. Syah, kau tahu tak hari tu aku lemari bisyara. Yang patut kau kena marah. Kau tak perasan lah diri kau tak guna. Kau tengoklah dalam kelas bicara tu pun. Kau tak pernah pandang depan. Selalu main telefon. Kau tak pernah nak perasan ke diri kau ni macam tak guna. Imam Al-Ghazali ada menyebutkan bahawa lidah manusia merupakan benda yang paling tajam di dunia kerana melalui pertuturan, kita mudah menyakiti hati dan melukai perasaan orang lain. Kegagalan dalam berbudi bahasa juga merupakan punca wujudnya gangguan dalam mencapai komunikasi yang berkesan. Weh Syah, kau tahu tak hari tu kita orang kena bincang dengan anjing. Terjebak anjing gila. Ya Allah, habis tu kau macam mana? Alhamdulillah, hujung ada orang selamatkan. Betul-betul. Menghadkan waktu bercakap agar memberi peluang kepada orang lain untuk bercakap. Sekiranya ada orang sedang bercakap, tunggu waktu yang sesuai untuk masuk ke dalam perbualan. Tetamu perlu biarkan orang yang bercakap untuk menghabiskan maklumat yang ingin mereka sampaikan agar tidak terganggu dan merosakkan intipati percakapan. Weh Syah, kau tahu tak hari tu kita orang kena bincang anjing. Ya Allah, hari tu aku kena kejar anjing. Ya Allah, gila besar tau anjing tu. Takutlah aku nasibahlah dia orang selamatkan. Jangan menyampuk sewaktu orang sedang bercakap dan sekiranya diberi peluang untuk bercakap, jangan terlalu asyik berbual sehingga tiada siapa berpeluang untuk bercakap. Bicara yang pendek dan jelas lebih mudah meresap ke dalam jiwa dan lebih menarik perhatian para pendengar untuk mendengar dengan tekun.